Okey, sekarang kita tiba kepada bahagian kedua tazkirah pada kali ini. Dan seperti yang bapa cakap di dalam tazkirah yang lepas itu tentang fikir dan zikir, hari ini bapa nak sambung sikit tentang zikir ni. Kerana zikir ni is very important. Zikir ni amat penting pada kita. Sebenarnya Islam tu ialah basically is about zikir. Yakni kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sebab tu bila kita pergi ke masjid, kita dengar ceramah-ceramah, ada ustaz yang berceramah tentang dari kitab Al-Azkar. Kitab Al-Azkar. Jadi dalam kitab Al-Azkar ni diceritakan kepada kita semua doa-doa yang Rasulullah buat, yang Rasulullah amalkan dari mula dia bangun tidur tu dia dah berdoa dah. Dia nak masuk tandas pun dia berdoa. Dia nak keluar rumah pun dia berdoa. Dia nak pergi jalan dia berdoa. Dia nak naik pengangkutan dia nak naik transport dia pun dia berdoa. Kita pun tahu tentang doa-doa ni. Jadi apa maksudnya tu? Maksudnya every step of our life, setiap langkah di dalam hidup kita ni, kita kena ingat pada Allah. Kalau kita punya mind diisi oleh ingatan kepada Allah, jadi benda lain susah nak masuk dah. Dan bila ada pujukan syaitan lain untuk kita membuat perkara yang tidak diingini, macam rasuah ke dan sebagainya. Jadi benda inilah, zikrullah inilah yang akan mengingatkan kita supaya kita tidak melakukan kerja-kerja yang sebegitu. Jadi zikrullah ni amat penting, sebab tu bapa stres 2 hari. Kalau kita lihat sembahyang itu sendiri ialah zikrullah. Sebab itu kita patut buat satu projek juga, iaitu memahami semua benda-benda yang kita baca di dalam sembahyang. Doa iftitah dan bacaan-bacaan yang lain. Umpamanya doa duduk di antara 2 sujud. Rabbirfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa ini mengandungi 5 perkara yang kita minta. 8 perkara yang kita minta. Maaf. Dan 8 perkara yang kita minta ni actually cover all that we need to request Allah tentang hidup kita. Kita minta kemaafan, kita minta kesihatan, kita minta rezeki, kita minta ditinggikan darjat, kita minta dihilangkan aib kita dan sebagainya. 8 perkara yang kita minta. Anak-anak boleh refer pada doa antara dua sujud. Jadi kalau kita faham apa yang kita baca di dalam sembahyang kita umpamanya, jadi khusyuk kita akan bertambah. Ini satu lagi bapa nak cerita masalah orang Melayu ialah kadang-kadang kita ni tak faham bahasa Arab. Kadang-kadang Tok Imam pun tak faham bahasa Arab. Lepas itu Tok Imam minta doa, makmum semua pakat amin. Tok Imam pun tak faham, makmum pun tak tahu apa yang diminta. Jadi kalau kita tak tahu apa yang kita minta kepada Allah, macam mana? InsyaAllah Allah faham apa yang kita minta, dan insyaAllah Allah makbulkan apa yang kita minta. Tapi alangkah baiknya kalau kita memahami apa yang kita minta. Cuma dalam sembahyang kita tak boleh minta doa dalam bahasa Melayu, kan? Everything must be in Arabic. Tapi kalau di luar tu, kita dibolehkan untuk minta doa dalam bahasa Melayu. Dan kerana anak-anak semua masih muda lagi, there's one request from me. Kalau boleh, cubalah cari jalan belajar bahasa Arab. Kalau sekarang kita tengok dalam Facebook ni, Duta Jepun ke Malaysia,
bagi ucapan dia dalam bahasa Arab. Dulu bapa ada pergi ke Baghdad. Masa bapa pergi Baghdad, bertemu duta Rusia ke Iraq. Kawan bapa yang jemput bapa ke Baghdad tu, dia organize satu dinner di rumah dia. Dan dalam dinner tu dia jemput duta Rusia. Duta Rusia ni is a true-blooded Russian. And he's not a Muslim. Tapi dia cakap bahasa Arab dengan fasih. Dan dia kata, di Rusia, kalau ada posting jadi duta ke Timur Tengah, dia akan pilih hanya pegawai-pegawai yang boleh bercakap bahasa Arab. Jadi kalau pegawai itu tak boleh bercakap bahasa Arab, jadi dia orang akan tak ada peluang nak jadi duta ke Timur Tengah. So dia kata kat bapa duta Rusia ni, kata saya yakin duta Rusia ke Malaysia itu fasih berbahasa Melayu atau fasih berbahasa Malaysia. Macam tu. So since we are still young and with the present technology yang di mana kita boleh dapat so many guide dari YouTube dan sebagainya, dan lepas tu kita juga cari guru, I'm sure we can learn Arabic. Dan saya tahu anak-anak bapa ni masa sekolah dulu pun banyak ambil bahasa Arab. Macam adik Anis tu, bahasa Arab dapat A1. Dia masuk UiTM buat law pun ambil bahasa Arab. Selalu skor A. Tapi kita tak, orang kata, optimize our knowledge towards building ourselves to understand Quran, to understand hadis, semua ni dari perspektif bahasa Arab. Jadi tentang zikir ni, banyak benda kita nak bercakap tentang zikir ni, tapi pasal bapa tak mau panjang sangat. Jadi hari ini bapa akan akhiri tazkirah ringkas ini, iaitu berkenaan dengan zikir, dengan membaca satu hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sekelompok orang duduk dan berzikir kepada Allah, melainkan mereka akan dikelilingi malaikat, mendapatkan limpahan rahmat, diberikan ketenangan hati, dan Allah pun akan menguji mereka pada orang yang ada di dekat. Jadi apabila kita berzikir, terutama kalau kita berzikir secara berkeluarga, secara kelompok, ingatlah, di keliling kita tu ada malaikat-malaikat. Cuma cara kejadiannya Allah buat ni, ialah dia buat such that we cannot see malaikat. Kalau kita ada can see malaikat pun problem juga kan. Cuma bila kita beristighfar, kita kata astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, kita mohon maaf kepada Allah. Jadi malaikat-malaikat ni dia catat, ya Allah, hamba-Mu ini mohon maaf padamu, ampunkanlah dia, kan? Tadi kalau kita dengar tu, kita nak minta, nak mohon istighfar dari Allah pun jadi kalut. So kita kena be aware that di keliling kita tu ada malaikat-malaikat duk mencatat. Malaikat duk communicate dengan Allah. Tengok ni, dia orang ni duk berzikir, duk mengingatimu, ya Allah. Dan Allah pun turunkan rahmat kepada kumpulan-kumpulan yang duk berzikir pada dia. Jadi untuk hari ini, Bapa ingat cukuplah setakat ni. Dan banyak lagi. Jadi sebenarnya berkaitan puasa ni, untuk kita try to, orang kata, upgrade our puasa so that we can optimize this puasa, so that dalam puasa tahun ni kita mendapat lebih pahala, lebih benefits to us and to ourselves. Macam another very important part in this puasa, dalam bulan puasa ni, ialah bersedekah umpamanya. So maybe tomorrow, di samping kita baca part 1,
hadis from Imam Nawawi tu, hadis 40. Di samping kita baca hadis keempat, yang kedua tu mungkin kita discuss sikit tentang apa bersedekah, terutama di bulan puasa ni. Elok kita sedekah, kalau boleh tiap-tiap hari kita sedekah, walaupun sikit tak apa, walaupun RM5, RM10, tapi we make a point to sedekah tiap-tiap hari. Kalau benda ni nanti dia akan link to Lailatul Qadar nanti. Nanti itu subjek tomorrow. Dan Bapa harap kita semua jaga kesihatan kita, teruskan amal ibadat kita, dan macam Pakcik Kadir organize baca Quran, tiap-tiap orang baca satu juzuk, so dia dah organize. Saya tengok almost everybody dah baca, so round 1 kita dah khatam the whole Quran, so nanti kita boleh buat majlis khatam Quran. So please support whatever activity that dalam keluarga kita ni to promote a better Ramadan tahun ni dalam situasi COVID-19 ni. Please support him, and he also receive my full support. Thank you very much. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.